Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Pengumuman daripada Perdana Menteri Anwar Ibrahim berkait kerjasama dalam PRN Sabah yang menjelang tiba tidak lama lagi betul-betul baik dan juga mengejutkan ramai orang. Ramai yang beranggapan pengumuman daripada Anwar Ibrahim ini akan membunuh Parti Perikatan Gabungan Perikatan Nasional secara total. Ini apabila kata Anwar Ibrahim, PRN Sabah, kerjasama Pakatan Harapan, Barisan Nasional dan GRS perlu demi kestabilan politik. Bermakna dengan kenyataan daripada Anwar Ibrahim ini ada kemungkinan 90% kemungkinan Anwar Ibrahim memberikan signal supaya GRS, Pakatan Harapan dan Barisan Nasional bekerja sama dalam PRN Sabah yang akan diadakan tidak lama lagi. Kalau ini benar, implikasi paling ketara, paling awal ialah Perikatan Nasional memang tiada harapan lagi untuk menentang PH, BN dan GRS. Satu-satunya lawan gabungan ini, PH, BN, GRS, hanyalah warisan. Hanya itu yang boleh dilihat mampu menggugat, walau bagaimanapun, warisan hanya mungkin akan menang di bahagian kerusi-kerusi tertentu kubu kuat mereka. Itu pun belum tentu lagi. Kerana dapat dilihat, kekuatan kerjasama PH dan BN di persekutuan menghasilkan jumlah undi yang luar biasa. Juga kalaulah Pakatan Harapan, BN dan GRS bekerja sama, dapat dijangkakan hasilnya juga mungkin akan luar biasa dan pasti akan terus menyusahkan gabungan Perikatan Nasional. Walaupun ada netizen menyatakan bahwa gabungan itu adalah gabungan yang hampir mustahil, mengimbau kepada sejarah politik di Sabah yang berlaku sebelum ini apabila Barisan Nasional menarik sokongan terhadap GRS keluar daripada kerajaan negeri melalui UMNO dan Barisan Nasional. Adakah ianya dapat dibaiki semula melalui kerjasama dan orang tengahnya adalah Anwar Ibrahim? Harus diingat dalam politik Malaysia ini khususnya di Sabah, dinamiknya luar biasa. Tidak lagi seperti dinamik politik dulu-dulu. Dinamik politik sekarang apa saja boleh berlaku. Walaupun ramai yang mempersoalkan kalau Barisan Nasional, Pakatan Harapan dan GRS menjadi kenyataan, pakatan ini menjadi kenyataan, persoalan pertama yang pasti akan menjadi pergolakan pertama ialah siapa calon ketua menteri. Adakah akan berlaku sekali lagi penggiliran ketua menteri selama 2 tahun sekali tukar? Karena kita tahu di Sabah pernah berlaku penggiliran ketua menteri. Jadi, kalau itu berlaku ada impaknya, ada pro dan kontranya, keburukan dan kebaikannya. Walau bagaimanapun, sebelum cerita tentang ketua menteri siapa, yang pastinya akan menjadi buah mulut ialah kesusahan dan juga kemustahilan untuk Perikatan Nasional bangkit di Sabah lagi. Kekuatan Pakatan Harapan, BN dan GRS pasti sukar digugat oleh Perikatan Nasional Pembangkang. Hari ini Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerjasama antara PH, BN dan GRS pada PRN Sabah akan datang amat penting bagi menjamin kestabilan politik peringkat nasional dan Sabah. Beliau yang juga pengerusi PH berkata kerjasama antara PH Sabah, BN Sabah dan GRS masih di peringkat perbincangan dan belum lagi dimuktamadkan. Kenyataan berhubung kesepakatan PH, BN Sabah sebelum ini hanya di peringkat antara kedua-dua parti itu dan belum melibatkan GRS. Kita ingin bekerja sama dengan tentunya UMNO, BN dan GRS, sebab itu saya datang ke Tawau juga dan mengadakan perbincangan dengan Ketua Menteri Datuk Seri Haji G
supaya ada kesepakatan antara GRS, PH, dan BN, katanya. Beliau berkata demikian selepas mempengerusikan mesyuarat Majlis Pimpinan Negeri MPN Parti Keadilan Rakyat Sabah di Tawau hari ini. Turut hadir pengerusi MPN PKR Sabah yang juga Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Mustafa Sahmud bersama barisan kepimpinan tertinggi PKR Sabah. Anwar berkata ketika mesyuarat di peringkat PH dan BN Sabah, beliau telah memaklumkan kepada ahli mesyuarat beliau akan ke Tawau untuk bertemu dengan Haji G bagi membincangkan hal kesepakatan ketiga-tiga parti itu. Jadi itu saya nak jelaskan mengapa hal itu perlu. Karena bagi kita keutamaan ialah kestabilan politik nasional dan negeri, dan keduanya. Hubungan negeri dengan persekutuan harus baik, kata beliau lagi. Ditanya sama ada PH optimis dapat bekerja sama dengan GRS pada PRN akan datang, Anwar berkata, saya boleh bercakap bagi pihak PH dan saya optimis karena saya telah membuat perbincangan dan saya lihat perkara ini sangat positif. Daripada bagi pihak GRS, biarlah mereka yang menentukan, katanya lagi. Terdahulu media melaporkan BN dan PH sepakat menjalin kerjasama dalam PRN 17 Sabah menerusi kenyataan bersama Ketua Sekretariat Kerajaan Perpaduan Datuk Dr. Ashraf Waji Dusuki dan Setiausaha Agung PH Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Susulan itu, Haji G yang juga pengerusi GRS berkata parti berkenan sedia bertanding secara solo dan memfokuskan kerjasama dengan parti tempatan lain yang sehaluan pada PRN 17 sekiranya keputusan Muktamad PH dan BN Sabah bekerjasama pada PRN 17. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda untuk isu kali ini. Patutkah dan haruskah GRS, Pakatan Harapan dan Barisan Nasional bekerja sama sepenuhnya dalam PRN Sabah? Bagi ramai netizen, kerjasama ini penting. Dan saya melihat kerjasama ini juga sangat penting untuk menjamin kestabilan politik di negeri Sabah dan nasional. Kita tidak boleh mengutamakan emosi semata-mata. Kita harus memikirkan masa depan dan jangka masa panjang. Jika GRS bergerak solo, akhirnya nanti mereka juga akan terpaksa mencari sekutu apabila keputusan diumumkan. Karena saya menjangkakan keputusan pilihan raya Sabah tidak ada satupun parti yang akan menjadi dominan. GRS tidak akan dapat dominan. Barisan Nasional lagilah tidak dominan. Pakatan Harapan lagilah tidak dominan. Jadi, tiga-tiga parti ini akhirnya juga akan bekerja sama membentuk gerakan ataupun membentuk kerajaan negeri pada waktu itu. Jadi, daripada susah-susah nak menang, lebih baik awal-awal menang dulu. Nanti fikirkan kemudian siapa jadi ketua menteri dan pemimpin-pemimpin seterusnya. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kita digemparkan dengan pengumuman daripada PKR hari ini. Apabila disahkan, PKR telah memecat 28 ahli termasuk 3 pemimpin anggotai 2 parti. Sebenarnya tindakan ini adalah tindakan yang paling wajar sekali. Inilah yang diharapkan oleh penyokong tegar PKR, yaitu mana-mana ahli yang sabotaj harus dicantas lebih awal. Pengalaman PKR dalam cantas-mencantas ataupun pengalaman PKR dikhianati oleh ahli sendiri, paling kemuncaknya ialah tindakan Azmin Ali dan juga Zuraida Kamarudin membelakangi ataupun mengkhianati amanah yang telah diberikan oleh akar umbi kepada mereka dalam PKR. Paling teruk Azmin Ali, timbalan Presiden PKR sendiri, telah pun mengkhianati menikam belakang Anwar Ibrahim menyertai Langkah Sheraton. Seorang lagi iaitu bekas menteri, tiba-tiba pula saya lupa, Zuraida Kamarudin juga menikam belakang Anwar apabila menyertai gerakan Langkah Sheraton.
Tetapi malangnya Zuraida Kamarudin tidaklah menerima nasib baik seperti Azmin Ali. Azmin Ali langkahnya lebih baik, menyertai Bersatu dan akhirnya kini mendapat laba, mendapat jawatan dalam parti Bersatu. Berbanding Zuraida Kamarudin yang telah pun sudahlah tiada apa-apa jawatan sekarang, terpaksa pula menghadap tindakan mahkamah kerana saman daripada pihak PKR. Hari ini, ahli-ahli PKR menarik nafas lega apabila disahkan 28 ahli termasuk 3 pemimpin anggotai 2 parti dipecat. PKR memecat 28 ahli termasuk 3 pemimpin yang menang dalam pemilihan cabang parti itu selepas disahkan mempunyai keahlian dalam parti politik lain. Padan mukalah kan, siapa suruh menjadi ahli politik lain? Gara-gara terlampau nak mahu mencari ruang, gara-gara nak mencari peluang ataupun kekosongan di tempat-tempat lain, di mana-mana pun dia cuba. Itulah yang berlaku. Cuba sini, cuba sana, cuba sini, cuba sana. Ada yang kata mungkin itu adalah tindakan mahu mencari kuasa semata-mata. Akhirnya, bukan mudah sebenarnya untuk mencari mereka seperti ini, tapi dengan teknologi terkini, akhirnya tindakan yang tidak bertanggung jawab itu dihidu juga akhirnya. Setiausaha Agung PKR Dr. Fuzia Saleh berkata pemecatan itu dibuat selepas proses semakan dan pengesahan keahlian oleh Majlis Pimpinan Pusat MPP Parti. Pada peringkat awal, sebanyak 36 ahli dikenal pasti dan tindakan pemecatan telah disahkan oleh MPP selepas selesai penamaan pencalonan di peringkat cabang, tetapi mereka, individu yang dipecat, ada tempoh 2 minggu untuk merayu. Daripada jumlah itu, hanya 11 individu mengemukakan rayuan disertakan dengan bukti komitmen mereka kepada perjuangan parti. Mereka kemudiannya diterima semula sebagai ahli, katanya ketika dihubungi bernama hari ini. Fuzia menjelaskan tindakan susulan turut diambil selepas proses pemilihan cabang selesai, melibatkan pemecatan 3 lagi pemimpin parti, yaitu Ketua Cabang Jempol, Ketua Cabang Pasir Salak, serta Ketua Wanita Cabang Besut. Beliau menegaskan proses mengesahkan setiap aduan bukan sesuatu yang mudah kerana kebanyakan bukti yang dikemukakan tidak lengkap dan susunan garis masa juga kabur. Kami sering menerima aduan tentang keahlian 2 atau 3 parti. Perkara pertama saya selalu buat adalah menentukan parti mana yang terakhir mereka sertai. Jika bukan keadilan, maka ada alasan untuk tata tertib tindakan hanya diambil jika ada bukti, katanya. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye.